Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 2 Disember 2020, saya Karzani Afindi. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Semua ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19 boleh memohon iSinar. Walau bagaimanapun, kelayakannya terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama melibatkan ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi GIG, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan, suri rumah atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Kriterianya termasuk tiada caruman sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 21 Disember 2020. Manakala bagi kategori kedua pula, ianya melibatkan ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020 yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021. Tidak boleh dirunding dan tidak akan dibuka untuk sebarang rundingan. Itu penegasan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng berhubung 4 perkara yang diberikan kepada Sarawak sebagai hak asas di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perlembagaan Persekutuan. Katanya dalam rundingan yang sedang berlangsung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, beliau menekankan mengenai pendirian Kerajaan Sarawak yang tidak terbuka untuk rundingan dalam 4 perkara itu yang akan terus dipertahankan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada mesyuarat pertama Majlis Khas MA 63 melalui sidang video yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Turut serta Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaul Samion, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali dan Pemangku Peguam Negeri Safri Ali. Sarawak kini mempunyai gas petroleum cecair LPG. Jenama Petroleum Sarawak Berhad Petros. Jenama Petros itu merupakan simbolik permulaan kepada usaha kerajaan negeri untuk mengukuhkan kedudukan dalam industri minyak dan gas di negeri ini selain bergerak seiring dengan pemain industri lain. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, ini merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan GPS untuk menambahkan hasil di negeri ini. Ujarnya, industri gas merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara bukan sahaja melalui ekspor atau penjanaan kuasa. Malah kelangsungan LPG adalah bertujuan untuk kegunaan domestik bagi memastikan rakyat memiliki bekalan tenaga dan harga mampu milik. Hal LPG itu. LPG banyak yang pun value chain-nya. Kita mengeluarkan LPG. Pertama, wang molah tong. Wang molah tong dapat bisnes. Nombor 2, tong diisi dengan gas. Kayak tong ni dapat berjalan ke diri. Wang ngembat lori dapat untung. Dan akhirnya, orang restoran dan orang makan gas tu akhirnya dapat mendapatkan gas. Tapi rega chain tu adalah mahal. Kata oleh Datuk ini RM50 lebih. Jadi kita beri subsidi. Kita beri subsidi lebih kurang 50%. Sebabnya harganya RM20 lebih. Si tong termasuklah gas. Harga runcit bagi tong 14 kg seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna adalah RM26.60. Terdahulu, Abang Jo turut mendedahkan gas ini kelak juga akan dipasarkan ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. ASEAN ada mempunyai satu perubahan daripada bidang trading ataupun perniagaan. ASEAN dah membuka pintu. Bermakna kita harap tong merah tu akan berjalan di negara lain. Kita akan mengeluar juga, kita menjualkannya juga kepada negara jiran kita yang berkendakkan gas. Itu adalah masa depan. Saya berbisik-bisik dengan Dr. Rundi tadi. We have to go beyond
this Kubah Riam. Bermakna kini tu kita tahulah energi elektrik kita sekarang tu kita jual di Kalimantan. Elektrik kita dah jual di Kalimantan. Dan Gubernur Kalimantan ada menulis surat kepada saya untuk juga kita membekalkan LPG kepada Kalimantan Barat, khasnya kampung-kampung dekat border. Beliau berkata demikian ketika majlis pelancaran LPG Petros di Kubah Ria di Kuching pada Rabu. Sementara itu, menurut pengerusi Lembaga Pengarah Petros Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Hamid Bugo, dengan adanya gas LPG Petros ini ia akan melengkapkan dan memperluaskan sumber asli di Sarawak. Petros LPG, we will further support Sarawakians with the cleaner, burning, more efficient and safe cooking fuel. More than ever, we believe families are gathering over meals, cook at home, stay safe, so there'll be more meals cooked at home. Petros LPG will be honored to be part of every meal preparation in every Sarawakian home. Pelancaran LPG sendiri Sarawak jenama Petros ternyata mendapat reaksi pelbagai lapisan masyarakat. Ia sememangnya berita yang ditunggu-tunggu sejak diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari sebelum ini. Dengarkan apa kata mereka. Mestinya saat yang membanggakan kita sebagai rakyat Sarawak khasnya, di mana kita mampu dan kita berpeluang untuk menikmati hasil Sarawak itu sendiri. Dan harapan saya supaya semua kita rakyat Sarawak berpeluang untuk menikmati hasil kita. Jadi sama-sama kita sokong Petros, kita dapatkan tong dan izinkan saya memetik kata-kata yang Amat Ketua Menteri, tong hitam pun. Ya, itu harapan saya. Sebagai peniaga memang mengucapkan terima kasihlah dengan pengguna-pengguna orang kampung ke, orang bandar ke. Oleh kerana kita dah ada gas sendiri, Petros, yang telah dilancarkan baru-baru ini. Yang sangat bermanfaat dengan harga dia, dengan kuantiti dia yang mencukupi. Memang cukup untuk negeri Sarawak ni. Kita patut sokong industri Petros Sarawak. Saya sebagai rakyat Sarawak amat menyokong usaha kerajaan. Sebagai peniaga, ia amat memberi manfaatlah kepada saya dengan harganya yang murah, yang berpatutan. Semoga ianya diperluaskan untuk kami orang peniaga lah, kepada keseluruhan rakyat Sarawak juga lah. Bertemu kembali.
Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang akan memperketatkan kawalan sempadan bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 di kawasan utara Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amawang Tengah Ali Hassan berkata ia termasuk mengawal kemasukan melalui laluan darat, air dan udara selain kawalan di jalan-jalan tikus. Saya juga telah pun minta Tuan Residen sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Bencana untuk bahagian Limbang, supaya kita akan perketatkan pergerakan keluar masuk melalui sempadan kita, termasuk jalan-jalan tikus, termasuk yang bergerak melalui laut itu, termasuk mungkin yang bergerak melalui udara. Beliau turut menggesa masyarakat di Lawas dan Limbang untuk mengehadkan pergerakan keluar masuk sempadan jika tiada keperluan. Ini bagi memastikan kebolehjangkitan wabak COVID-19 dapat dikawal dengan sepenuhnya sekaligus memutuskan rantaian penularan virus berkenaan. Kes di Sabah masih tinggi. Katanya ini berdekatan dengan Sabah. Kata ini juga berdekatan dengan Labuan. Jadi saya menyeru, demi untuk kebaikan kita, demi untuk keselamatan kita, kecuali ianya penting, teramat penting, jika tidak, kurangkanlah pergerakan kata ni. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan geran MRP Landscape dan Zakat di Limbang pada Rabu. Sementara itu, kata Komander Pasukan Gerakan UMNO PGA Sarawak Senior Assistant Commissioner Mancha Atta berkata, kawalan sempadan itu juga dapat dikawal dengan kerjasama orang awam bagi menyalurkan maklumat berkenaan kemasukan pendatang asing tanpa izin, terutama melalui jalan tikus. Secara body kita pergi ke satu tempat itu nak mengesan pendatang tanpa izin ni, tapi kita memerlukan maklumat daripada penduduk tempatan bahawa kehadiran parti ini akan berlaku di sekitar tempat. Lapor kepada kita, pos-pos kita berada di sepanjang sempadan. You lapor. Itulah kita minta sangat. Penduduk, terutama sekali yang berada di persempadanan, penduduk kita perlu bekerjasama bagi maklumat. Saya dia orang tahu. Kita juga bergantung maklumat kepada orang awam. Selain kita buat risetkan sendiri. Seterusnya, perkembangan COVID-19 di Sarawak. Tiada kes positif baru direkodkan di Sarawak pada Rabu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 1,065 kes. Daerah Kuching dan Miri kekal berstatus kuning dengan keseluruhan 11 kes jangkitan tempatan yang direkodkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala 38 daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam pada itu, Britain sahkan sebagai negara pertama di dunia yang meluluskan kegunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dan ia dijangka dilancarkan seawal minggu depan. Jawatankuasa vaksin di Britain akan membuat keputusan mengenai kumpulan mana yang akan diutamakan untuk mendapat suntikan pertama ini seperti penghuni rumah jagaan, kaki tangan penjagaan kesihatan, warga emas atau individu yang secara klinikal mudah terjejas. Institusi pendidikan tidak ketinggalan merasai perubahan akibat pandemik COVID-19 di mana kini para pendidik dan pelajar mula mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Presiden Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS Ahmad Mali berkata, pembelajaran atas talian adalah lebih mencabar berbanding kaedah tradisional. Jadi bagi pandangan KGBS, kenyataan ataupun keluhan guru-guru berkenaan ada benarnya kerana apa yang pasti guru-guru memang menghadapi pelbagai cabaran dalam ataupun dalam usaha untuk memastikan pembelajaran online dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin mengikut keadaan ataupun kemudahan
yang ada pada ketika inilah. Malah tambahnya, para pelajar juga berdepan masalah kerana tidak semua daripada mereka mempunyai akses internet maupun peranti untuk proses pembelajaran tersebut. Dari segi murid juga pun kita perlu lihat kerana bagi murid yang tidak dapat kemudahan capai internet dan juga mempunyai peranti-peranti yang sesuai untuk mengikuti pembelajaran online, sudah pasti mereka lebih cabaran untuk mengikuti pembelajaran ini. Walau bagaimanapun, KGBS yakin para guru mempunyai pelbagai kaedah untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu, bagi Cikgu Roslina Timor yang memilih untuk menghantar modul-modul pembelajaran kepada anak muridnya berkata, usahanya adalah untuk memastikan mereka yang mempunyai kekangan tidak ketinggalan. Semuanya bergantung kepada pelajar sebab kita simak pelajar stres. Ia yang paling penting. Sebab kita tu cuti terlalu lama, parents pun kita tahu zaman musim-musim macam tu, keuangan cik berapa bagus kan. So kami simak pelajar kami stres dan sekaligus kami simak juga pelajar-pelajar kami yang ketinggalan. So terpulang pada pelajar kami. Yang madanya ada data, kami akan buat kelas online. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka di beberapa negeri sehingga Rabu. Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan negeri terlibat ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu. Hujan lebat dijangka di Terengganu serta Pahang bermula Khamis hingga Sabtu. Sementara itu, ribut petir dan hujan lebat serta angin kencang juga dijangka melibatkan kebanyakan negeri di pantai barat Semenanjung. Negeri yang terlibat ialah Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan pedalaman Pahang serta barat Sabah dan Sarawak. Kenyataan itu menyebut keadaan itu boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan rendah serta kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Bertemu kembali. Tahniah Anak Sarawak dan Tahniah Malaysia. Alina Murang membanggakan negara apabila diumumkan sebagai pemenang bagi anugerah penggayaan terbaik dalam Festival Video Muzik Buenos Aires 2020. Keputusan itu disahkan Alina melalui perkongsian di akaun Instagramnya yang memaparkan keputusan rasmi yang dinyatakan di laman web festival berkenaan. Ini sekaligus menyaksikan Alina berjaya mengetepikan 7 saingan lain dari pelbagai negara. Kemenangan tersebut diperolehi menerusi karya lagu suku kaum Kelabit yang berjudul Midang Midang. Dalam festival yang sama, Alina turut berjaya menempatkan karya Midang Midang dalam pencalonan video antarabangsa terbaik. Kami merasa amat teruja menerima Best Styling Award dari Buenos Aires Music Video Festival 2020 dan kami sangat-sangat berterima kasih atas sokongan dari anda semua. Semoga karya seni anak-anak Sarawak boleh menaluki seluruh dunia. Terima kasih. Animasi popular Upin dan Ipin musim 14 bagi episod Barang Baik, Barang Kita menampilkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Episod ini juga sempena penajaan kementerian untuk siri Upin dan Ipin bagi memperhebatkan lagi promosi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM sepanjang tahun 2020. Barang Baik, Barang Kita dibahagikan kepada 3 bahagian merupakan episod ke-22, ke-23 dan ke-24 di mana tarikh siaran pertama telah bermula pada 1 Disember. Penampilan Alexander merupakan watak pertama yang berasal dari Malaysia Timur iaitu Sarawak, sekaligus Menteri Kerajaan Malaysia yang sedang berkhidmat pertama muncul dalam siri animasi tersebut. Proses penganimasian dan rakaman suara Datuk Seri Alexander dijalankan sewaktu lawatan beliau bersama kepimpinan KPDNSCP ke Les Kopak Production.
Pihak produksi mengumumkan bahawa episod ini akan terus dimuat naik ke saluran Leskopak tanpa siaran di MNC TV, malah tiada tayangan perdana di saluran televisyen. Sebelum ini, pengarah urusan Leskopak Burhanuddin Muhammad Razi berkata, kekukuhan watak animasi Upin dan Ipin yang dibina lebih 10 tahun lepas amat diyakini untuk menyampaikan mesej KBBM. Di samping itu juga membantu kerajaan merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara menerusi kuasa beli pengguna. Kita beralih ke perkembangan sukan. Cuba bawa kelainan. Ubah pemikiran pemain. Itu hasrat pengendali skuad kebangsaan Brunei yang baru, Datuk K. Rajagopal. Dengan kontrak 2 tahun berkuat kuasa Januari 2021, ia adalah kemunculan semula Rajagopal di pentas antarabangsa dalam tempoh 7 tahun selepas membimbing skuad Harimau Melaya bermula 2009 sehingga 2013. Tawaran itu adalah satu penghormatan bagi Rajagopal yang membawa Malaysia muncul juara kejuaraan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF buat julung kalinya pada 2010. Sebelum ini, Rajagopal antara 3 calon yang disenarai pendek Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam bagi menggalas tanggungjawab selaku ketua jurulatih selepas satu proses pemilihan teliti dilakukan badan Indo itu. Legenda pecut Malaysia Tan Sri Dr. M. Jagatesan meluahkan keinginannya untuk melihat semula kebangkitan prestasi pelari muda kebangsaan Khairul Hafiz Jantan. Jagatesan, 77 tahun yang pernah digelar Raja Pecut Asia dengan gelaran The Flying Doctor pada era 1960-an menyifatkan ia adalah satu kerugian jika bakat dalam diri pelari berusia 22 tahun itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagai rekod, Khairul adalah atlet yang berjaya memecahkan rekod lama 200 meter kebangsaan 20.92 saat dilakukan dengan Jagatesan pada Tamasya Sukan Olimpik Mexico 1968 dengan catatan masa 20.90 saat 3 tahun lalu. Bagaimanapun, rekod 200 meter milik pemenang pingat emas 100 meter Sukan SEA Kuala Lumpur itu tidak bertahan lama apabila dipecahkan pula oleh pelari negara yang berpangkalan di Australia, Russell Alexander Nasir Taib dengan catatan 20.77 saat tahun lepas. Baiklah, sekian saja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Priscilla John. Dan saya Kaizari Afindi. Seperti mana kita tahu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada di peringkat kuning dah. Jadi sama-sama kita jaga diri ketika hujan lebat tu dan berhati-hati ketika memandu. Dan jangan lupa juga, perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, salam hormat dan Selamat malam.